Bosku Najib, Zahid Ponorogo. Akhirnya Pak Mail umumkan juga tarikh PRU15 tu masih tak ada. Masin mulutku. Kata Pak Mail hari ini tarikh bubar Parlimen dan buat PRU15 adalah kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. Sedar juga kamu akhirnya kan, Pak Mail? Kau sangat-sangat cerdik aku tengok. Memang kau sangat-sangat pandai. Kau tembak kepala Najib, kepala Zahid Ponorogo dan orang-orang UMNO. Oi, dengan sangat-sangat mengejutkan. Ya, pengumuman daripada Perdana Menteri ke-9 Malaysia, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Putrajaya semalam dan hari ini menegaskan bahawa beliau menghormati kuasa yang di-Pertuan Agong yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk menetapkan pembubaran Parlimen dan tarikh PRU15. 2-3 hari yang lalu saya sudah nyatakan perkara ini di hadapan Najib Razak, Zahid Hamidi dan 3 juta ahli UMNO. Masin mulut Jupazli Syamat. Oi, tak baca undang-undang dan perlembagaan negara Malaysia berdaulat kah, bosku? Zahid Ponorogo, kamu ni betul-betul lah pengkhianat, petualang, penyamun, penyangak. Kamu dua ni, banduan penjenayah, diajar oleh Ismail Sabri untuk hormat kuasa yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan negara Malaysia. Malulah bosku Najib Zahid Ponorogo. Kau diajar oleh Ismail Sabri, kena smackdown. Kena penampar satu kali. Sedar diri sikit. Tarikh PRU15 dan tarikh pembubaran Parlimen bukan ditentukan oleh Presiden UMNO. Bukan ditentukan oleh penasihat Barisan Nasional bernama Najib Razak dan Zahid Hamidi itu. Tarikh pembubaran Parlimen dan tarikh PRU15 ditentukan oleh yang di-Pertuan Agong. Lupakah bosku Najib dan Zahid Ponorogo? Kerajaan di Putrajaya itu adalah kerajaan agung. Negara kita mengamalkan sistem raja berperlembagaan. Sudah-sudahlah jadi pengkhianat, petualang, gunting dalam lipatan. Sudah-sudahlah jadi musuh dalam selimut. Wahai pengkhianat ejen kuasa besar asing. Memang ngamlah tu Ismail Sabri tembak kepala bosku Najib Zahid Ponorogo hari ini. Baguslah kau mengaku, Pak Mail. Bukan kau yang tentukan tarikh PRU15. Bukan kau yang tentukan pembubaran Parlimen tu. Itu adalah kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong dalam sistem demokrasi berparlimen Malaysia dan sistem raja berperlembagaan. Benda ni perkara basic. Bosku Najib Zahid Ponorogo, wahai 3 juta ahli UMNO yang syok sendiri. Nak paksa-paksa Agong bubar Parlimen dan buat PRU15 awal. Siapa kamu? Bosku Najib Zahid Ponorogo, orang-orang UMNO. Nak paksa-paksa Agong bubar Parlimen, nak paksa-paksa Agong buat PRU15 awal. Kamu ni ada kes mahkamah, beratus-ratus kes jenayah rasuah. Najib Razak, Zahid Hamidi, cukup kurang ajar dan biadab kamu ini. Tak tahu hormat kuasa ketua negara Malaysia bernama yang di-Pertuan Agong. Kami generasi baru tahu. Kami baca undang-undang dan perlembagaan. Kenapa kau penyamun, penyangak, pengkhianat, petualang? Bosku Najib Zahid Ponorogo tak tahu undang-undang dan perlembagaan negara tentang kuasa ketua negara bernama yang di-Pertuan Agong. This is first time the only Prime Minister yang mengaku dan mengumumkan tarikh PRU15 dan pembubaran Parlimen itu adalah kuasa yang di-Pertuan Agong. Politikus
penjenayah, penyangak, penyamun, pengkhianat, petualang macam bosku Najib dan Zahid Ponorogo berlagak jadi raja bersama UMNO di hadapan Agung. Tak tahu malu? Cermin diri sikit. Agung dalam negara Malaysia ini adalah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, yang paling berkuasa menjaga kedaulatan negara, menentukan tarikh PRU 15 dan menentukan pembubaran parlimen. Itu adalah kuasa veto, kuasa mutlak yang di Pertuan Agong. Bukan kuasa veto kau, bosku Najib Zahid Ponorogo. Bukan kuasa veto seorang Perdana Menteri di Putrajaya. Beberapa hari lalu, Pak Mail kata dia tidak akan buat PRU 15 awal-awal. Sebab Pak Mail tahu sampai sekarang yang di Pertuan Agong tak mahu buat PRU 15. Najib Razak Zahid Hamidi. Lepas tu Pak Mail guna ayat yang sama tetapi konteks berbeza. Kata Pak Mail, beliau tidak akan melambat-lambatkan pembubaran parlimen walaupun sesaat, sekiranya Barisan Nasional bersedia untuk menghadapi PRU 15. Ayat Pak Mail ni tembak kepala diri sendiri juga ni. Kau bukan saja tembak Najib, Zahid dan 3 juta ahli UMNO, kau tembak diri kau sendiri. Bukan kau yang tentukan pembubaran parlimen tu, Pak Mail. Bukan Pak Mail yang jadi agung sekarang ni. Al-Sultan Abdullah yang menyambut hari keputeraan baginda hari ini adalah yang di Pertuan Agong yang sebenar-benarnya. Pak Mail ni hanyalah puppet politik sahaja. Bosku Najib Zahid Ponorogo ni hanyalah banduan penjenayah yang semakin takut disumbat dalam penjara Sungai Buloh oleh Kerajaan Agong. Itu saja cerita dia. Ramai rakyat Malaysia tak tahu siapa yang paling berkuasa dalam negara ni. Untuk makluman, 3 juta ahli UMNO, anak-anak Melayu, anak-anak Bumi Putra, anak-anak Malaysia ya, yang paling berkuasa hari ini adalah yang di Pertuan Agong. Jangan kita lupa ya, baca undang-undang dan perlembagaan tu. Kita ni warga negara Malaysia. Ketua negara kita yang diberikan kuasa paling besar oleh perlembagaan adalah bernama Yang di Pertuan Agong. Daulat tuanku, setinggi-tinggi tahniah kepada Yang di Pertuan Agong atas sambutan hari keputeraan baginda hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus merahmati kekuasaan Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di singgasana Istana Negara Kuala Lumpur. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus merahmati dan menjaga kekuasaan Yang di Pertuan Agong sebagai ketua negara Malaysia yang menjaga kedaulatan negara ini sehingga hari ini. Walaupun ada politikus-politikus yang kantoi di depan saya mahu menggulingkan kuasa Yang di Pertuan Agong dan Kerajaan Agong di Putrajaya, ketahuilah, selagi generasi kami hidup, kami akan kekal setia kepada raja dan negara, mempertahankan kekuasaan dan kedaulatan negara Malaysia ini di peringkat antarabangsa. Kami tak takut mati untuk menyatakan perkara ini, kerana kami bukan pengkhianat dan petualang. Kami bukan penyamun, penyangak, penjenayah, banduan seperti bosku Najib Zahid Ponorogo dan konco-konco mereka dalam sistem politik Malaysia ini. Hari ini juga, setelah misi politik bosku Najib Zahid Ponorogo gagal untuk menggulingkan Kerajaan Agong, gagal untuk membubarkan parlimen, gagal untuk
buat PRU15 awal-awal, hari ini, Hari Keputeraan Baginda yang di-Pertuan Agong tidak memberi penganugerahan gelaran Tun kepada Najib Razak dan Rosmah Mansor. Orang-orang bosku Najib, mereka fikir Agong akan bagi gelaran Tun kepada Najib Razak dan Rosmah Mansor. Tetapi secara rasmi hari ini, nama Najib Razak dan Rosmah Mansor tidak tersenarai untuk mendapat penganugerahan diraja membawa gelaran Tun. Kenapa? Kamu Najib Razak dan Rosmah Mansor sampai sekarang tak dapat gelaran Tun, walaupun Najib Razak antara Perdana Menteri yang paling lama berkuasa di Putrajaya. Jawapannya cukup mudah. Kamu laki bini penyamun dan penyangak ni, kes jenayah kamu, kes jenayah rasuah berlambat-lambat dalam Mahkamah Malaysia. Kamu ni musuh terbesar kepada Kerajaan Agung di Putrajaya, tak layak dapat gelaran Tun. Jadi kepada ahli-ahli UMNO yang terlalu taksub menyembah penyamun, penyangak, pengkhianat, petualang ni yang tak dapat gelaran Tun, sedar diri sikit. Bos Najib, bos Rosmah ni, walaupun dijemput ke istana untuk buka puasa, untuk sambut Hari Raya Aidilfitri, tapi sampai sekarang tak dapat gelaran Tun. Gelaran Tun ini hanya untuk rakyat yang mempunyai sumbangan besar kepada negara dan setia kepada raja dan negara. Kau ni, bosku Najib, bosku Rosmah, belagak macam raja, belagak macam Tuhan depan Agong. Kantoi nak menghancurkan, menggulingkan Kerajaan Agong hari ini di Putrajaya, memaksa-maksa buat PRU15 awal supaya kau tak mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh. Semua rancangan politik kau ni kantoi gagal. Memang ngam lah Ismail Sabri tembak kepala kau ni, bosku Najib. Tamak kuasa, tak sedar diri. Macam kau pula yang Agong. Oi, Agung kami ni, kami masih kenal. Nama dia Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Daulat tuanku, dirgahayu tuanku. Sungguh bijaksana yang di-Pertuan Agong. Tetap bertegas tidak mahu memberi gelaran Tun kepada Najib Razak dan Rosmah Mansor. Kalian berdua memalukan nama negara Malaysia berdaulat ini di seluruh dunia. Anda berdua tidak layak membawa gelaran Tun. Hanya Tun Dr. Mahathir dan Tun Dr. Siti Hasmah yang membangunkan negara, mengharumkan nama negara, layak dapat gelaran Tun daripada Agung. Apa kau mau cakap sekarang ni? Siapa yang paling berkuasa sekarang ni? Agung kah, bosku Najib? Siapa paling berkuasa dalam Malaysia ni? Agung kah atau bosku Rosmah? Siapa paling berkuasa ni? Pakcik-makcik Oto Arun dalam UMNO? Agung kah atau Zahid Ponorogo? Ismail Sabri sudah umumkan, memang di atas undang-undang dan perlembagaan yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa veto, kuasa mutlak untuk menentukan tarikh PRU15. Bukan ahli politik, bukan banduan penjenayah seperti kamu, bosku Najib Zahid Ponorogo, bukan Perdana Menteri, bukan Ismail Sabri. Malulah kamu, kami generasi baru baca undang-undang dan perlembagaan, menghayati prinsip kesetiaan kepada raja dan negara dalam rukun negara yang diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kedua Malaysia, ayahanda kepada Najib Razak. Bapa kau setia kepada raja dan negara. Kau, bosku Najib, bikin malu legasi Tun Razak, pengkhianat petualang. Sebab itu kes rompakan kau ini sampai sekarang dengan Rosmah Mansor, dengan Zahid Hamidi, dengan Jolo tidak ditutup oleh Kerajaan Agong. Tak malu kah? Semua rayuan kau, bosku Najib Zahid Ponorogo, tidak dilayan oleh Agong. Jumpa Agong,
Oh, baru nak cium tangan Agung. Dulu kau berkuasa, kau tak pandang raja-raja ni. Kau bully raja-raja. Kau kurangkan kekuasaan raja-raja. Itulah rekod buruk legasi politik pengkhianat petualang, penyamun penyangak, banduan penjenayah bernama Bosku Najib. Malulah orang-orang UMNO hari ini. Najib Razak dan Rosman Mansur tidak dapat gelaran Tun. Malulah hari ini. Ismail Sabri, penggal kepala Bosku Najib Zahid Ponorogo, bahawa tarikh PRU 15 itu ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong, bukan ditentukan oleh Najib, oleh Zahid, oleh UMNO. Malu. So, bila kamu mahu minta maaf depan Yang di-Pertuan Agong ni? Bila kamu mahu minta maaf depan Tun Dr. Mahathir? Bila kamu mahu minta maaf kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia? Game kamu ini kantoi mahu menghuru-harakan negara, mahu menghancurkan kedaulatan negara, mendesak dan memaksa Agong untuk buat PRU 15, sedangkan Perdana Menteri di Putrajaya adalah UMNO, sedangkan UMNO hari ini adalah kerajaan. Di Putrajaya dilantik oleh Agong. Apa kamu mahu sebenarnya? Rakyat hari ini sokong Ismail Sabri, sokong UMNO yang dilantik oleh Agong jadi kerajaan di Putrajaya. Apa lagi yang kau mahu ni? Bosku Najib Zahid Ponorogo mau dapat pengampunan? Jangan mimpi. Pengkhianat, petualang, banduan, penjenayah, musuh nombor 1 kepada institusi Yang di-Pertuan Agong macam kamu ini tak layak dapat pengampunan. Kau nak perangkap Agong, nak perangkap raja-raja, nak perangkap rakyat Malaysia. Akhirnya kamu, Bosku Najib Zahid Ponorogo, terperangkap hari-hari. Oh, berani kau paksa Agong bawa PRU 15 awal-awal. Rupa-rupanya takut disumbat oleh kerajaan Agong dalam penjara Sungai Buloh, Bosku Najib, Bosku Zahid Ponorogo, Bosku Rosmah. Tanda-tanda kiamat besar ini, balak ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa, Yang di-Pertuan Agong, Permaisuri Agong, raja-raja Melayu itu adalah orang Islam. Sesiapa melanggar prinsip rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara ini, kamu adalah pengkhianat dan petualang. Ia akan hancur di tangan Allah yang Maha Berkuasa. Sehingga hari ini tidak ada satu orang pun yang boleh menggulingkan dan menghancurkan kuasa Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu, raja-raja Islam di tanah negara Melayu Malaysia berdaulat ini. Kun fayakun. Yang hancur adalah Najib Razak, Zahid Hamidi dan Rosman Mansur pada PRU 14 lalu atas izin kuasa Allah yang Maha Berkuasa. Kebenaran adalah tetap kebenaran, dan kebenaran ini terus dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga kedaulatan negara Malaysia berdaulat ini. Sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong, saya sebagai rakyat Malaysia dengan rasa rendah diri mengucapkan jutaan-jutaan terima kasih atas kesetiaan Yang di-Pertuan Agong berkhidmat untuk lebih 32 juta rakyat Malaysia, menjaga keselamatan, kedaulatan, keamanan dan perpaduan serta keharmonian anak-anak Malaysia berbilang bangsa dan berbilang agama. Saya sebagai generasi baru ingin sembah takzim dan sembah tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menjalankan tanggungjawab baginda sebagai ketua negara yang penuh amanah, yang penuh adil, yang penuh berintegriti, menjaga keselamatan, kedaulatan dan keselamatan negara demi rakyat Malaysia tercinta. Tanpa Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu, kedaulatan negara persekutuan Malaysia ini akan dijual dan dilelong oleh politikus pengkhianat, petualang, penjenayah, penyamun, penyangak seperti Bosku Najib Zahid Ponorogo, Pak Cik Makcik Oto Aru. Jutaan terima kasih
kepada Yang di-Pertuan Agong yang menjadi payung kepada kesejahteraan rakyat Malaysia. Hari ini Yang di-Pertuan Agong mengarahkan kerajaan Ismail Sabri untuk menyelesaikan krisis makanan dan krisis harga barang yang sangat mahal, krisis kos sara hidup yang sangat tinggi yang membebankan kehidupan lebih 32 juta rakyat Malaysia hari ini. Kesungguhan dan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong ini wajar untuk saya puji hari ini. Saya cukup kagum, cukup bangga untuk mengaku kepada kuasa-kuasa besar di seluruh dunia bahawa Ketua Negara Malaysia Berdaulat itu kekal setia berkhidmat untuk rakyat dan negara demi kedaulatan, kesejahteraan, kemajuan negara. Tidak ada sesiapa yang boleh menafikan sumbangan terbesar ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, yang merupakan unsung hero kepada lebih 32 juta rakyat Malaysia, berjaya menjaga kestabilan politik di Putrajaya, menjaga kestabilan ekonomi negara, menjaga kedaulatan negara 24 jam. Tetapi kerja bosku Najib Zahid Ponorogo, bosku Rosmah, UMNO adalah merompak, menghuru-harakan politik negara, menghuru-harakan ekonomi rakyat, menindas rakyat, memecah belahkan rakyat. Syukur Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan kekuasaannya bahawa Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu menjadi institusi tertinggi negara di bawah undang-undang dan perlembagaan yang menjaga agama Islam sebagai agama rasmi negara Malaysia Berdaulat ini, yang menjaga kepentingan Melayu, Bumi Putera, Cina, India, Sabahan, Sarawakian, orang asli, bangsa-bangsa lain, agama-agama lain, sehingga negara ini aman, sejahtera dan sentosa. Terus hidup tuanku Yang di-Pertuan Agong. Terus karar kekuasaan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Semoga syurga Allah untuk Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang terus setia menjaga kedaulatan negara Malaysia, yang menjaga agama Islam sebagai agama rasmi negara, yang terus menjaga kepentingan rakyat Malaysia. Bosku Najib Zahid Ponorogo, Ismail Sabri telah mengumumkan bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak ada tarikh PRU 15. Masin mulut Jufazli Syekh Ahmad. Bukan sahaja Tun Dr. Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang tidak mahu PRU 15. Yang di-Pertuan Agong dan lebih 32 juta rakyat Malaysia tetap tidak mahukan PRU 15 awal-awal. Biarkanlah Ismail Sabri terus menjadi Perdana Menteri. Biarlah UMNO terus jadi kerajaan di Putrajaya. Kita kasih habis satu penggal ni sampai 5 tahun. Tidak ada masalah. Walaupun kita mengkritik Ismail Sabri dan kerajaan UMNO di Putrajaya atas rasa setia kepada raja dan negara. Apa yang baik kita sokong, apa yang tidak baik kita akan suarakan secara aman dan demokratik. Ya, kami rakyat setuju atas kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong. Yang tidak mahukan PRU 15 awal-awal dibuat. Kami menghargai kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong yang menolak nasihat pengkhianat petualang politikus penyamun penyangak banduan penjenayah bernama bosku Najib dan Zahid Ponorogo hari ini, yang mana Agong tetap mahu menjaga kepentingan rakyat dan kedaulatan negara dengan cara untuk tidak buat PRU 15 awal-awal. Kalau kita buat PRU 15 awal-awal, Agong tahu banduan penjenayah penyamun penyangak macam bosku Najib dan Zahid Ponorogo ni akan terus menghuru-harakan politik dan ekonomi negara. Mereka akan terus mensabotaj kerajaan Agong dan kerajaan Malaysia di Putrajaya. Agong tahu kalau Agong ikut nasihat dupang-dupang bosku Najib dan Zahid Ponorogo, pengkhianat petualang penyamun penyangak itu
ejen kuasa besar asing itu, kedaulatan negara akan dijual dan dilelong oleh penyamun-penyangga itu untuk kepentingan peribadi mereka. Bosku Najib, dengan pengumuman oleh Ismail Sabri hari ini yang menyatakan bahawa hanya yang di-Pertuan Agong yang ada kuasa mutlak untuk menentukan tarikh PRU15, maka benarlah kata-kata saya. Pintu penjara Sungai Buloh terbuka luas untuk kamu, bosku Najib, bosku Zahid Ponorogo, bosku Rosmah, dan konco-konco penyamun, penyangga, pengkhianat petualang dalam UMNO. Long live tuanku yang di-Pertuan Agong. Long live negara Malaysia tercintaku yang berdaulat ini. Terus hidup suara keramat rakyat sampai kiamat, pakcik makcik Oto Arong. Checkmate and game over, bosku Najib dan Zahid Ponorogo, yang ditembak kepala mereka kau-kau oleh Ismail Sabri hari ini, kerana akhirnya Ismail Sabri mengaku tidak ada lagi tarikh PRU15, pakcik makcik Oto Arong. Checkmate and game over, bosku Najib dan Zahid Ponorogo, yang gagal dan terus gagal untuk menggulingkan Kerajaan Agong di Putrajaya. Checkmate in masuk perangkap 100 kali, bosku Najib Zahid Ponorogo, kumpulan politikus pengkhianat petualang penyangak banduan penjenayah ini, yang tidak diterima nasihat mereka oleh Agong untuk membubarkan parlimen bagi mengadakan PRU15 awal-awal. Kau nak perangkap Jufazli Syekh Ahmad, bosku Najib Zahid Ponorogo, kamu sedang membunuh diri sendiri dan menggali lubang kubur sendiri di hadapan yang di-Pertuan Agong. Sepatutnya semua perangkap kamu ni tak kantoi depan Jufazli Syekh Ahmad. Orang-orang saya ramai dalam negara Malaysia berdaulat ini. Kau buat satu perangkap untuk saya, 100 perangkap lubang kubur mengiringi langkah kamu, bosku Najib Zahid Ponorogo. Sebab itu beratus-ratus kes mahkamah kamu dibuka dan tidak ditutup oleh Kerajaan Agong sampai sekarang. Sebab itu tarikh PRU15 yang kamu lobby itu, bosku Najib Zahid Ponorogo, ditolak oleh Kerajaan Agong sampai sekarang. Sebab itu saya masih hidup bebas di tanah Malaysia berdaulat ini. Raja Petra, Lokman Adam, Hisham Jalil, apa sudah jadi game politik kamu ini? Agong tolak nasihat bosku Najib dan Zahid Ponorogo untuk buat PRU15 awal-awal. Kes mahkamah bosku Najib Zahid Ponorogo, Rosmah Mansor, tak ditutup oleh Kerajaan Agong dalam Mahkamah Malaysia sampai sekarang. Apa sudah jadi? Ismail Sabri tembak kepala bosku Najib dan Zahid Ponorogo, tembak kepala UMNO, bahawa tarikh PRU15 itu tidak ada kerana hanya yang di-Pertuan Agong yang mempunyai kuasa mutlak untuk tetapkan tarikh PRU15. Ini tanda-tanda balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. It is confirmed, bosku Najib Zahid Ponorogo dan bosku Rosmah meringkuk dalam penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang sebelum PRU15. Mark my word, wahai politikus pengkhianat petualang, penyamun banduan penjenayah musuh kepada Kerajaan Agong dan Kerajaan Rakyat di Putrajaya. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, dirgahayu tuanku yang di-Pertuan Agong, daulat tuanku Raja-Raja Melayu, daulat tuanku Permaisuri yang di-Pertuan Agong. Terus hidup, terus maju negara Malaysia berdaulat, pakcik makcik Oto Arong. Ini kalilah kita sumbat banduan penjenayah pengkhianat petualang bernama bosku Najib, bosku Rosmah Zahid Ponorogo ke dalam penjara negara Malaysia berdaulat sampai kiamat. Game is over, bosku. Terima kasih.